Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama semula dengan cikgu dalam subjek RBT bagi tingkatan 1. Untuk hari ini, cikgu akan sentuh mengenai bab 4 iaitu bab lakaran, 4.1 lakaran pictorial. Cikgu akan masuk kepada subtopik 4.1.1 sahaja iaitu peranan lakaran dalam reka bentuk. Baik, lakaran pictorial adalah merupakan gambaran kasar objek sebenar yang dilihat dari pelbagai arah atau sudut pandangan. Mengikut sejarah, lakaran ni telah digunakan oleh manusia sejak daripada zaman purba lagi. Yang mana lakaran ni banyak ditemui pada dinding-dinding gua, tempat-tempat di tempat tinggal manusia-manusia purba. Melalui 3 pandangan biasanya, iaitu pandangan atas atau kita kenali juga sebagai plan, pandangan sisi dan pandangan hadapan. Lakaran ini biasanya digunakan oleh pereka untuk menyampaikan idea dan konsep kepada para pelanggan. Sebelum murid-murid membuat lakaran, mari kita tengok dulu pengkelasan bagi mata pensel yang akan murid-murid gunakan. Alatan asas yang digunakan untuk menghasilkan lakaran terdiri daripada pensel dan juga kertas lukisan. Pelbagai jenis pensel yang boleh digunakan untuk melakar, tetapi untuk tingkatan 1, permulaan ini cikgu cadangkan murid-murid menggunakan pensel bermata lembut daripada jenis 2B ataupun 4B. Okey. Ini contohlah di badan pensel tu biasanya akan tulis 2B, 3B, 4B atau 5B dan sebagainya. Okey, apa dia B ni? Itulah dia pengkelasan pensel. Murid boleh tengok. Pensel ada hardest dia H, kalau 2H, 3H, semakin banyak H tu semakin keras mata pensel tersebut. Jadi tulisan ataupun lakaran semakin nipis, semakin nipis. Berbeza kalau murid-murid gunakan pensel yang lebih lembut matanya, lebih banyak B lah, B2B yang biasa guna untuk exam, untuk hitamkan jawapan dalam kertas OMR. Kemudian 3B, 4B, seterusnya lah sampai 9B. 9B ni mata sangat lembut, sangat hitam. Murid tak perlu tekan, dia memang dah hitam, tebal sebab mata dia lembut. Dia punya kelembutan tu menyebabkan lakaran murid-murid tu akan lebih terang, jelas dan gelap, lebih cantik. Okey, definisi lakaran. Lakaran merupakan contengan berbentuk garisan, gambar dan juga simbol bahasa yang menerangkan sesuatu perkara. Lakaran ini sebenarnya adalah satu lukisan awal ataupun lukisan draft. Dihasilkan menggunakan teknik lakaran bebas ataupun kita sebut selalu freehand drawing. Freehand. Cikgu dalam kelas cikgu akan sebut freehand. Jangan gunakan pembaris dan kelukis atau apa-apa alat bantuan melukis. Okey. Lakaran biasanya dipersembahkan dalam bentuk 3D, 3 dimensi ataupun 2 dimensi. Seterusnya, cikgu terus masuk pada 4.1.1 untuk hari ini, peranan lakaran dalam reka bentuk. Okey. Lakaran ni sebenarnya memainkan peranan yang penting dalam menentukan konsep awal proses reka bentuk sesuatu produk, proses pembinaan, bahan yang akan digunakan dan juga kos pembinaan produk yang terlibat. Okey, pembinaan projek yang terlibat. Lakaran ni selalunya memakan masa dan melibatkan proses yang berulang-ulang. Sampai lakaran tu dapat menepati, memenuhi kehendak pelanggan, dipersetujui oleh pelanggan. Okey. Proses lakaran ni biasanya bermula daripada contengan idea. Dapat idea contoh-conteng, kemudian kita perincikan, buat perincian konsep asas, perincian pada visual tersebut dan akhirnya akan terhasil satu lakaran yang lengkap. Okey. Peranan lakaran dalam reka bentuk, cikgu sentuh satu persatu peranan utama lakaran dalam reka bentuk. Yang pertama kita tengok kepada mempercepatkan pembangunan konsep. Okey, lakaran ni adalah merupakan kaedah terbaik untuk meneroka konsep bagi menunjukkan gambaran pereka. Contohnya gambar
dalam rajah ni adalah gambar sebagai satu konsep pertama, konsep A, kita sebut konsep A. Ini merupakan sebuah beg yang mana ia mengutamakan ruang yang lebih luas untuk penyimpanan, roda yang besar bagi menarik beban serta pemegang yang besar yang memudahkan beg tu ditarik. Ini konsep A. Maksudnya kemudian kita bangunkan lagi. Kita ada idea, kita kembangkan idea kita bangunkan, kita teroka lagi konsep untuk menghasilkan beg yang lebih baik. Konsep B. Kita buat penambahbaikan, mengekalkan ciri-ciri beg sekolah tapi reka bentuknya lebih ergonomik. Rodanya lebih kecil, terlindung, lebih pemegang pula boleh berputar, ditambahkan pada beg tersebut. Berbeza kalau tengok murid-murid tengok pemegang ni, dia punya ciri-ciri asas tu masih sama lagi untuk beg sekolah. Okey? Tapi ada banyak penambahan yang dibuat. Kemudian konsep C. Konsep C ni menambah ruang penyimpanan pada bahagian hadapan beg bagi mengurangkan beban menggalas pada bahagian belakang. Biasa kita bawa beg, belakang kita rasa sakit, berat, beg tu berat. Kita cuba kurangkan beban pada bahagian belakang. Kita tambahkan ruang penyimpanan di bahagian hadapan beg. Ini konsep C. Maksudnya kita buat pembangunan. Lakaran adalah merupakan kaedah yang paling cepat. Okey, paling cepat. Mereka cuma perlu hasilkan lakaran pada kertas. Kemudian boleh juga pindahkan dalam komputer. Kemudian kita tunjukkan kepada pelanggan. Okey, yang kedua. Yang kedua adalah sebagai asas komposisi untuk ilustrasi. Lakaran adalah kaedah terpantas untuk menghasilkan komposisi ataupun perancangan ilustrasi. Pandangan daripada depan beg, kiri beg, belakang beg. Okey. Okey, kita tengok contoh dalam buku teks muka surat 70. Ini menunjukkan lakaran beberapa bahagian kereta. Kita tengok kereta pula daripada sudut pandangan yang berlainan. Maknanya menggunakan lakaran, kita belum menghasilkan produk. Tapi dengan lakaran, kita boleh tunjukkan kepada pelanggan asas komposisi pada setiap bahagian untuk ilustrasi kereta yang akan dihasilkan. Okey. Okey, yang ketiga. Sebagai satu medium komunikasi bersama pelanggan. Okey. Lakaran yang dapat menunjukkan imej ni menyebabkan memudahkan, sebenarnya lebih memudahkan pelanggan untuk memahami sama ada mereka berjaya menghasilkan menghasilkan satu produk yang betul-betul memenuhi kehendak dia. Daripada lakaran ni dia akan dapat tengok, dia akan dapat dapat pandang keseluruhan sama ada apa yang dia hendak, apa yang dia nak, apa yang dia mahu telah dapat difahami oleh mereka. Okey, maknanya komunikasi berlaku di sini. Pelanggan boleh tengok dan boleh membuat penambahbaikan terus pada lakaran sebelum produk yang sebenar dihasilkan. Okey, yang keempat, eksplorasi visual, perkembangan. Lakaran boleh digunakan bagi tujuan memperkembangkan lagi sesuatu reka bentuk kepada pelbagai pilihan. Kita sudah beri pilihan kepada pelanggan mengikut apa yang pelanggan mahu. Kemudian bila pelanggan melihat kepada lakaran, pelanggan mungkin akan mempunyai idea. Begitu juga mereka mungkin akan mendapat idea baru, idea untuk penambahbaikan daripada visual yang kita telah tunjukkan sebelum ini. Jadi ini adalah satu lakaran ini juga sebenarnya membantu untuk memperkembangkan idea, mendapatkan produk yang lebih baik lah. Okey, ini contoh gambar cikgu ambil daripada buku teks dalam muka surat 71. Okey. Yang kelima, peranan lakaran yang kelima adalah sebagai penyelesaian perincian visual. Okey, lakaran diperincikan dengan menambah pelbagai elemen berasaskan prinsip-prinsip reka bentuk. Maksudnya penerangan tentang elemen, tentang prinsip, tentang bahan yang digunakan pada lakaran lagi memudahkan, membantu mereka melakukan proses pembangunan reka bentuk. Hasil lakaran tu nanti sebenarnya boleh diperhalusi lah sama ada menggunakan manual ataupun menggunakan kaedah digital. Okay, ini contoh
Okey, daripada lakaran yang dihasilkan menggunakan pensel pada kertas, kita pindahkan ke dalam bentuk visual yang lebih menarik menggunakan perisian dalam komputer. Okey, seterusnya jenis-jenis lakaran. Dalam buku teks muka surat 73, murid-murid boleh tengok ada 6 jenis lakaran. Yang pertama lakaran contengan, lakaran penerokaan, lakaran teknikal, lakaran perkembangan idea, lakaran persembahan dan lakaran digital. Okey. Lakaran pertama adalah lakaran peribadi. Lakaran peribadi ni adalah lakaran contengan yang tidak kemas, tidak teratur dan tidak tersusun. Okey, ini contoh. Cikgu tak boleh lama, cikgu tak nak tunjuk lama-lama. Yang ni kita akan buat nanti dalam PDPC kita seterusnya, PDPR dan seterusnya. Okey, lakaran yang kedua adalah lakaran penerokaan. Okey, lakaran penerokaan ni biasanya lebih kemas. Dilakar untuk membuat perbandingan dengan produk yang sedia ada dalam pelbagai aspek lah, sama ada bentuk, saiz, bahan dan sebagainya. Okey, ini contoh. Dia lebih tersusun, lebih kemas berbanding dengan lakaran contengan tadi. Okey, yang ketiga lakaran teknikal. Lakaran teknikal ni penghasilan lakaran ni menggambarkan lakaran ceraian ataupun kelihatan rentas daripada pelbagai sudut pandangan. Biasanya dia mengandungi perincian lah. Dia dapat menggambarkan lakaran tu dengan lebih tepat. Dia ada ukuran dan sebagainya. Okey, yang keempat lakaran perkembangan idea. Ini digunakan untuk menunjukkan kesemua lakaran objek bermula daripada idea pertama hingga ke idea yang terakhir. Okey? Okey. Yang kelima, lakaran persembahan. Lakaran persembahan adalah lakaran yang boleh membantu pelanggan memahami konsep rekaan yang ingin disampaikan oleh mereka. Okey? Kalau tengok dalam ni, dia akan nampak jelas konsep, tema, apa yang sebenarnya mereka tu nak sampaikan. Okey, dan yang keenam, lakaran digital. Teknik melakar secara tradisional menggunakan pensel dan kertas ni sebenarnya dah diinovasikan mengikut perkembangan terkini. Kita boleh menggunakan banyak-banyak alatan lah, alatan gadget dan aplikasi terkini untuk menghasilkan lakaran atau persembahan yang lebih menarik. Okey? Ini sebenarnya pelajar-pelajar lebih mahir lah penggunaan gadget dalam menghasilkan lakaran. Okey. Sebelum cikgu tamatkan untuk topik 4.1.1 ni, okey. Soalan ringkas. Tandakan betul bagi peranan lakaran dalam reka bentuk dan teknologi yang betul dalam petak yang disediakan. Okey, tadi kita dah belajar peranan lakaran, 5 peranan lakaran tadi. Okey. Daripada yang pilihan yang diberi, ada 2 jawapan yang betul. Okey, yang pertama adalah pembangunan konsep. Okey, dan yang kedua adalah eksplorasi visual. Ada 5 tadi. Cikgu ulang tadi ada 5 peranan lakaran dalam reka bentuk yang kita telah pelajari tadi, yang cikgu dah sebut, iaitu yang pertama mempercepatkan pembangunan konsep, yang kedua asas komposisi ilustrasi, medium komunikasi pelanggan, eksplorasi visual dan juga sebagai penyelesaian perincian visual. Okey. Okey, baik. Untuk hari ini sahaja bagi topik 4.1.1. Cikgu akan sambung pada video yang berikutnya untuk 4.1.2. Okey, sebelum tu sebagai latihan kerja rumah, murid boleh siapkan tugasan dalam buku modul pada muka surat 40 saja. Cikgu harap murid boleh berikan kerjasama, boleh submit kerja dalam GC ataupun dalam Telegram kelas masing-masing. Okey, terima kasih.